Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lillah ala fi al-azim. A'udzu billahi minir rajim. Wa laqad kana bani adam wa hamalna bahr wa razaqnahu terima kasih setiausaha masjid, hormati tuan pengurusi kuasa masjid, yang dihormati kepimpinan kampung, para pegawai-pegawai masjid, muslimin berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah memuliakan cucu Adam, keturunan Adam. Wa hamalnahum fil bahr. Dan kami itu mengendarai di laut, di darat dan di lautan. Minat thayyibat, dan kami rezekikan kepada mereka itu dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan kepada mereka atas kebaikan daripada apa yang telah kami ciptakan kelebihan. Baik yang saya hormati, ayat daripada surah Al-Isra ayat Adam, dan sesungguhnya kami telah mulia cucu keturunan Adam. Karramna, memuliakan. Siapa? Kami itu Allah Ta'ala. Allah ada apa, Ustaz? Allah habis itu kenapa Allah Ta'ala kata kami muliakan? Kami ni kan ramai, kami ni kan banyak. Kenapa Allah kata kami? Kami ramai bagi faham, bagi faham orang Melayu, bagi faham bahasa. Bila sebut orang itu di sisi Allah, kami bukan menunjukkan banyak. Di sisi Allah menunjukkan Allah tu besar, Allah tu hebat, Allah tu agung, Allah maha kaya, Allah tu maha besar. Maka dia gunakan perkataan kami. Walaqad karramna, dan sesungguhnya kami memuliakan. Bukan maknanya Allah tu ada 2, 3, 4. Allah itu je. Tapi akan perkataan kami bukan ayat tunjukkan keagungan Allahnya apa? Bukan. Nampak tu? Wa nunazzilu minal Qur'an. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ke langit dan bumi. Benda yang hebat-hebat Allah Ta'ala gunakan perkataan. Tapi Allah gunakan aku. Allah gunakan perkataan aku. Dia tak gunakan perkataan kami. Masa pula menggunakan perkataan aku
Bila Allah nak tunjuk Allah ni dekat dengan kita, ni rapat dengan kita, Allah guna perkataan aku. Bukan maknanya aku tu sombong. Bukan maknanya guna aku tu belagak. Tak, nak tunjuk aku tu rapat. Wa bani an inni qarib. Apabila manakah lah aku ni dekat dengan mereka. Nampak? Aku ni dekat dengan mereka. Aku akan berikan pada kamu. Saya ni dengan tuan-tuan tak rapat. Sebab tu saya guna perkataan saya. Tapi kalau saya dengan masjid rapat, satu sekolah, main bola sekali, masuk jawi pun sekali, buat pun sekali, sekolah sekali, pupu kulaan niring nampak. Takkan saya dan aku. Pak saya apa? Pak saya. Hang pi mana? Nampak? Hang pi. Pak saya apa? Dia tanya hang. Cuba tak rapat. Berani main mana? Bila tak rapat, dari mana? Nampak? Aku baru sat-sat. Pak saya apa guna aku? Pak saya. Cuba saya cakap dengan dia aku kalau tak kenal. Aku baru je. Dia macam nampak tuan. Allah berkata, saya sungguh aku menunjukkan apa dengan aku bagi ke engkau. Aku bagi. Dia tak kata Allah kami bagi. Tak, Allah kata doalah pada aku bagi. Maknanya Allah kita. Aku mai orang kita, orang Melayu pula, kalau aku dengan mak pak kurang ajar. Aku dengan mak ayah. Nak ke mana man? Aku nak ke kedai. Apa nak apa? Aku nak beli wadai. Sudah. Aku kedai beli kata dia. Apa banyak? Aku dengan mak biasa. Mai orang Melayu. Aku perbezaan bahasa. Orang Jawa biasa cakap aku dengan mak pak dia. Kita ni kadang setengah orang Melayu pula tak biasa guna. Kita guna perkataan saya pula. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala gunakan perkataan aku nak menunjukkan Allah dekat dengan kita. Allah ni sayang dengan kita. Allah ni cinta pada kita. Perkataan kami yang turunkan hujan, kami yang jadikan sekalian makhluk. Allah Ta'ala nak tunjuk kebesaran Allah. Dan sesungguhnya kamilah yang memuliakan. Karam tu maknanya mulia, bukan karam laut. Karam ni jatuh dalam laut tu bukan. Tu karam lain bang. Yang ni karam ni maknanya yang dimuliakan. Allah Ta'ala, aku muliakan Bani Adam, anak cucu. Malam ni cucu Adam, semua Nabi Adam, buka sing Cina ke orang putih ke Negro, mereka semua kita anak. Saya keturunan Nabi tau. Keturunan cicit tak. Yang bukan keturunan Nabi yang kat tengah.
Turunan bukan Nabi tak pakai tak tahu apa. Buruk bah runtik. Siapa buruk kat tangan? Anak cucu buruk yang saya hormati. Kita akan berbangga bila disebut wahai anak cucu Adam. Bila kita nak tukar dalam pelajaran di sekolah, baliklah pada yang asalnya kita Nabi bukan keturunan beruk. Manusia ni asalnya beruk, berjalan bongkok tegak jadi manusia boleh oha jadi orang boleh bercakap. Bodoh tuan-tuan. Tak bodoh, bodohkan. Al-Quran tu dia bawa kepada kita hidayah, huda. Allah sebut, Allah katakan, aku datangkan kepada kamu min rabbikum fa'ima wa huda. Kata Allah kepada manusia satu kitab yang mereka itu nasihat yang baik, pengajaran yang baik, ubat bagi penyakit yang ada di dalam dada, membawa petunjuk. Tiba-tiba ikut kepada buruk, kita pun percaya Allah kata manusia dari Adam, kita daripada buruk. Barakallah. Saya hormat, kita ni semua anak Adam. Allah kata bukan anak cucu Adam. Masya Allah. Macam mana Ustaz? Bukan anak cucu Adam. Ni makhluk yang paling, yang ni yang kita kena bersyukur banyak. Ni jadi makhluk paling mulia. Apa Ustaz? Nabi kata, kalaulah manusia boleh tengok di langit, apa tak duk buat ibadat, nak lari pun rapaknya malaikat buat ibadat, melendut langit. Betapa hebatnya malaikat ibadat. Takkan manusia nak, malaikat ada bangun, kita nak lebih pada malaikat. Malaikat sujud, kita disujud kena 2 minit maki. Lama benar tu imam ni. Hanya tadi. Apakah sujud benar tu imam ni dah kata tahu ya Allah. Apa benda doa panjang-panjang benar tu. Maki tu imam. Lama benar tu imam sujud. Baru 2 minit. Saya bukan apa Ustaz, saya resedung. Malaikat duk tawaf dekat Baitul Ma'mur tu tak berhenti. Yang di dunia tawaf kita di Kaabah, di Baitul Ma'mur. Maka ulama-ulama kata mulia lebih pada malaikat. Kenapa? Malaikat tu kerja ibadat. Memang dia ditundukkan oleh Allah hanya buat ibadat, tak pernah lawan. Tapi manusia ni dia ada nafsu, ada iman, dia ada akal, dia ada macam-macam, dia ada iblis, dia ada apa-apa macam-macam dia. Walaupun pun dia yang duk goda, tapi manusia tetap beriman. Hebat. Iblis goda malaikat. Ada iblis pergi goda malaikat. Hei malaikat, marilah karaoke. Ada?
Hei malaikat, marilah main TikTok. Seronok main TikTok. Hei malaikat, marilah minum arak. Ada? Malaikat tak ada nafsu. Malaikat dia kerja buat ibadat. Tapi manusia, dia boleh semayang walaupun setan duk goda dia. Tidur awal lagi, baru pukul 5.55 tidur. Tapi dia bangun, aku nak pergi masjid sembahyang subuh. Hebat ni. Sampai di masjid dia sembahyang subuh, setan kata kena kacau dia ni, piduk geletek ketiak. Tu yang bila duk takbiratul ihram tu, Allah duk gatai ketiak tu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Oh, setan duk kata sembahyang maghrib, Allah, maghrib apa, subuh ulang balik Allah, sampai habis sembahyang tak habis-habis lagi duk Allahu akbar. Setan kacau, tapi dia boleh sembahyang. Ni adik-adik sekarang ni pukul 9 ni datang pukul 5 ni, duk qasidah ya anak-anak lah apa bala semua. Pukul 9 ni letih ni, masa ni lah duk gatai punggung. Masa ni lah setan duk jelas punggung, duk korek krek. Masa ni lah setan duduk di mata. Cuba saat lagi keluar daripada masjid, tak ada siapa pun menguak. Ni tengah-tengah ceramah ni, cuba tuan-tuan tengok saat lagi turun tangga masjid, ada tak siapa menguak? Tobat lahum, tak ada. Tapi bila dengar khutbah Jumaat, mengantuk tak tahu nak habaq, mengkeluar air mata. Cuba tengok hari Jumaat, yang ngantuk tu Bilal. Bukan Bilal sini lah, ni dia Afrika ni. Lena tidak, lena gini. Orang sebelah sebut, Bilal khutbah dah habis, terus bangun, Allahu akbar, Allahu akbar. Hei, baru habis hak pertama. Tu nama dia syaitan, dia kacau kita. Dalam-dalam duk kacau ni kita mai ceramah. Waktu nak sedekah tu setan kata, mat, kalau hang sedekah sekali lagi hang nak makan apa? Hang nak makan apa? Dia bubuh. Tetap dia bubuh. Sebab tu manusia ni Allah muliakan lebih pada malaikat. Sebab dia ada nafsu, dia ada godaan, dia ada cabaran, tapi dia tetap buat ibadat. Patutlah darjat manusia ni hebat. Ulama-ulama yang soleh-soleh, wali-wali Allah yang soleh ni, kedudukan dia tinggi pada malaikat. Walaqad karramna bani Adam. Sebab ada juga yang kata malaikat lebih mulia daripada manusia. Golongan yang kata malaikat lagi mulia pada manusia, salah satunya ialah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata malaikat tu lagi hebat pada manusia. Malaikat Jibril tu lagi hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan Mu'tazilah. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa makhluk yang paling baik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pada ayat surah Al-Isra ayat 70, kami muliakan Bani Adam. Manusia ni paling mulia Allah Ta'ala sebut. Dan manusia yang ramai banyak-banyak ni, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itulah makhluk yang paling mulia. Dalilnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Jadi itu kena yakin tak? Satu. Nombor satu, Allah Ta'ala muliakan anak cucu Adam. Pak siapa dimuliakan anak cucu Adam? Nombor dua, pasal Allah Ta'ala bagi akal. Tadi kita sebut iman, kita sebut Islam. Nombor dua, Allah Ta'ala bagi pada kita akal.
akal inilah yang berfikir menjadikan kita ni elok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kipas. 13 kipas. Jenuh duk ratik, tu nama dia beratik lah, beratik. Kita hak duduk di bawah ni nak rasa kipas tu kena ikut dia. Dia kata payah kipas ni. Boh yang tu selesai masalah. Tak payah pasang dah hak 13 ni, pasang yang tu cukup. Baik. Duk menung tengok dia. Sebiji dia selesai masalah. Itulah nama dia akal. Benda tu tak dapat kat binatang. Dengan sebiji. Ni pasal nombor 1 ni. Kena kalau kipas di nombor 5 terbang masjid ni. Helikopter tu kan. Dengan kita hak pakai jubah tu selak naik ke atas. Allah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu bimukrinin. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dulu ada satu menteri ya, zaman dulu lah. Dia kata kita nak buat kereta terbang. Saya bila saya tengok, saya diam. Tapi ramai gelak kat dia. Ada kereta terbang gila apa semua pompa. Ada kereta terbang belaga macam mana apa semua kereta terbang apa. Lah saya kata relax bang. Apa benda yang tuan-tuan fikir, apa benda yang tuan-tuan kata, apa benda yang tuan-tuan tengok, rujuk Quran, rujuk hadis. Selesai masalah. Bolehkah buat kereta terbang ustaz? Dalam Quran sebut, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit? Tuan-tuan gelak pasal apa? Kereta terbang. Kereta berat berapa tan? Berapa kilo? Berapa kilo berat kereta? Tak berat lah. Kapal terbang berapa tan? Kalau kapal terbang tu boleh terbang, takkan kereta tak boleh terbang? Astaghfirullahalazim. Kapal terbang tu dia boleh bawa bas dalam kapal terbang tu. Dia boleh bawa kereta. Presiden Amerika kalau dia datang melawat, dia naik kapal terbang, kok punggung kapal terbang tu kereta dia masuk, naik kereta dia. Dia tak main lah kereta hak lain, dia bawa kereta dia, Air Force One nama dia. Kapal terbang dia buka punggung tu, bawa naik kereta dia, kalis peluru. Dia tak main lah kereta. Kita maybe apa dia nak naik dia. Kita dapat maybe habis bangga awak. Raja Saudi kalau dia mari tuan-tuan, dia bawa tangga dia sendiri, eskalator turun. Tu Raja King Salman tu. Dia bukan turun tangga lagu Asia tu, gelincir jatuh tak ada. Kawan dah tua. Dalam kapal terbang dia tu bawa eskalator. Tahu eskalator hak kat supermarket tu? Tak kat situ dia bawa turun sendiri. Daripada mana dia bawa ustaz? Kapal terbang dia bawa. Rusia tuan-tuan, dia bawa kereta kebal dalam kapal terbang dia. Adik-adik pergi umrah, satu kapal terbang 300 orang. Beg berapa? Cuba tengok beg orang pergi umrah. Pi satu beranak 4. Loh. 4 beranak, hak kecil, hak besar, cucu gemuk, cucu kecil. Belum masuk air zam-zam ke. Terbang tak kapal tu? Elok landing. Kalau kapal terbang boleh terbang, takkan kereta tak boleh terbang? Sekarang ni motor pun dah terbang, kereta pun dah terbang, orang pun dah terbang. Sekarang dah dicipta dah. Dia pakai satu alat kat belakang dia kontrol lagu tu, tekan terbang. Bayangkan besok tu imam pergi masjid, bong, brek tak makan pula, jatuh orang.
Dah terbang dah manusia. Kita yang kata mana? Dalam Quran sebut kami akan mudahkan urusan kamu di langit. Sebab tu kita lihat hari ni kenderaan di langit lagi laju daripada kenderaan di bumi. Kereta api yang paling laju 400 lebih kilometer sejam. Kapal terbang pesawat pejuang tu 1600 kilometer sejam punya laju dia tuan-tuan. Kapal terbang biasa tu 7 sampai 900 kilometer sejam. Pesawat pejuang tu hak duk tembak orang tu 2 kali ganda dia terbang punya laju tuan-tuan. Oh. Bila Quran sebut kami bagi pada manusia kemudahan di langit. Masya-Allah. Ni abang-abang semua ni ada telefon, duk di masjid, anak telefon dari KL, bunyi duk dalam masjid, anak telefon, duk semayang, Allahu Akbar, bunyi telefon, begitu sulit lupakan Rehan. Sudah boleh cakap tu semayang ni, semayang. Oi pakcik, oi, macam mana anak di KL boleh bercakap dengan pakcik? Teknologi langit angkasa. Betul. Allah Ta'ala bagi pada kita kemuliaan. Pasal apa? Dia guna otak. Jadi adik-adik ni pelajar tahfiz guna otak, akal nama dia, fikir. Lepas ni fikir macam mana cara paling mudah nak hafal Quran. Macam mana nak hafal Quran paling mudah? Masuk musabaqah tahfiz Quran, hakim tanya ayat apa pun boleh jawab. Guna otak. Buat chip letak kat mata, letak kat mata. Hakim tanya ayat, jawab. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Ulang dan sambung. Keluar. Walaqad sudah tuan-tuan. Hafal betul Quran budak ni. Hafal apa? Dia ada chip. Bukan chip motor. Sekarang dah ada tuan-tuan, yang tuan-tuan tengok dalam TV kan, dia tekan macam tu ya. Mata dia tekan. Yang kita kata dia ni gila ke apa? Tak. Depan dia tu dia ada skrin tuan-tuan. Ini teknologi tuan sekarang ni. Di mata dia tu. Kita duk tengok dalam filem. Hari ni reality. Kita duk tengok Alien, Predator. Dia tengok satu orang, dia tengok. Dia boleh tengok kita daripada mata dia. Tengok. Dia tengok kita. Baju tak ada. Oh, sependa pun tak pakai ni. La ilaha illallah. Allah Ta'ala bagi kita akal. Kemuliaan Allah bagi kita. Sampai kita boleh tundukkan binatang yang besar. Gajah tu besar, ganal. Kita halai. Kita kecil, gajah tu besar. Tapi kita boleh ajar gajah main bola. Kita ajar gajah main bola, ambil belalai duk lokeh dekat papan. Kita pun tengok lah. Lalas kita beli lukisan dia. Kita boleh latih gajah tu mengorak gajah. Supaya gajah tadi ni tunduk, mai ikut dia naik lori, pindah ke Greek. Macam mana dilatihnya gajah mengorak gajah? Gajah hak jantan kata gatal tak ada betina nak ngorak orang. Tak mau tak apa, pergi cari yang lain. Tak apalah, mainlah. Mikuk dua-dua naik lori. Macam mana manusia boleh latih ni? Allahu Akbar. Ada tak binatang latih manusia? Beruk berlatih manusia. Banyak pokok, bodoh betul banyak. Beruk duk ajar pula. Tak tuan, manusia aja beruk. Yang sebelah tu. Nampak tu. Tu beruk duk di atas, manusia di bawah. Sebelah. Dia ni bercakap dengan siapa? Rupa dengan beruk tuan.
Beruk pun faham. Pula aku lempak dengan hang lagi kot. Lah. Oh, tu maknanya beruk yang educated beruk. Beruk yang pandai ni, dia kena bolam ragam motor. Duduk depan, tuan duduk belakang, dia depan gini. Sebab bila beruk tadi sampai rumah orang yang upah dia, tuan rumah kata, beruk sampai dah. Betul ya, pasal beruk depan. Kalau dia letak seat belakang, beruk sampai dah. Sekarang siapa dia beruk tuan? Tuan dia kan beruk tu beruk. Tuan dia beruk pasal duduk depan. Subhanallah. Oh, banyaklah kemuliaan Allah bagi kat kita. Kemudian kata Allah, wa hamalnahum fil bar. Dan kami tanggung mereka, kami bawa mereka. Hamalna. Wa hamalna, hamil ni akak-akak mengandung. Orang Melayu sebut mengandung, kita sebut hamil lah. Bahasa kita ni nak sebut mengandung ni rasa kasar sangat. Hang mengandung ke? Kasar. Hang hamil ke? Ya, saya hamil. Oh, nampak lembut je hamil. Nampak lembut je khinzir. Padahal babi. Pada benda hak nak tunjuk lembut tu kita guna bahasa Arab. Petang ni kita ada tausiah, lembut je. Kita ada khutbah, lembut je. Kita berguna bahasa Arab. Kebetulan bahasa Melayu tak apa nak ada, nak menggambarkan, tak gamak nak sebut babi tu, khinzir, lembut je bunyi dah. Pasal apa tak mau sebut babi ni? Tak elok Ustaz, babi pula tak elok lah. Pasal apa? Tak elok lah. Sebut apa? Khinzir lah. Tapi babi kan? Babi lah. Tapi cuma dapat lembut. Pasal apa? Ni ya. Satu lagi binatang nama dia lembu. Bodoh macam lembu. Tapi tak nak panggil pula lembu tu apa tu? Baqarah. Tak pula. Kenapa tak panggil lembu? Saya panggil baqarah, lembu betina. Nampak lembut sikit Ustaz. Bak lembu pakai lembu juga. Bak babi khinzir. Kita tak bolehlah mengkhinzir buta. Amboi, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata ditanggungnya kita ni ada kenderaan fil bar. Di darat ni kata Allah, kami mudahkan pada anak cucu Adam adanya kenderaan. Hari ni ada dah tuan-tuan. Tak payah start enjin, tekan saja hidup. Tak payah pulah aircon, cakap je. High proton, hot, terus dia bagi sejuk, automatik buka aircon. High proton, parit, jatuh dalam parit. Orang bawa keluar dah. Kenapa kamu ke parit? Kereta ni bodoh. Aku nak kata parit Perak, dia bawa aku ke parit ni, haram jadak betul. Kamu yang bodoh. Kamu sebutlah parit Perak. Ya, kamu sebut parit, dia ketala lah ke parit. La ilaha illallah. Tuan-tuan, oi, Allah Ta'ala bagi kat kita hari ni semuanya smart. Smart car, smart handphone, smart electrical, smart bank, segala-galanya hari ni smart. Ni sekarang ni kita pasang aircon. Sekarang ada aircon yang smart. Kalau ramai orang, automatik dia kuatkan power dia, kita sejuk, dia ikut haba badan kita. Kalau orang tak ramai, automatik dia slow, dia nak jimatkan elektrik. Sekarang hotel pun smart. Saya 2 kali 3 kali dah masuk hotel, tak ada penyambut tetamu, tak ada resepsionis. Masuk, siapa tak ada orang ni? Ditulis pula, sila ambil kunci di bawah kaunter, tekan nombor anda, tek keluar, keluar kunci lah. Ni dekat handphone kita dia bagi tahu, sila tekan nombor ini untuk mendapatkan kunci bilik anda. Tek keluar.
keluar, keluar. Oh macam ini. Malas sungguh depa tak. Nak masuk ke bilik naik lift, gelap gelita. Oh sudah blackout. Bila kita tekan je automatik baru keluar lampu. Oh. Buka lift gelap, kita masuk je cerah. Oh. Kita keluar je lift kaki 5 tu gelap, kita pijak je kaki 5 dia cerah. Oh. Kita banyak sungguh tak ada M dah. Oh rumah. Tekan bilik gelap gelita, nyala satu lampu. Berjalan depan sikit, nyala satu lampu. Lah, dia menyala ikut kita punya suhu, temperature kita. Canggih sungguh tuan-tuan. Kita kalau pakai kat masjid jenis tu jimat elektrik. Kalau subuh satu lampu ya. Tak mana faham? Tak faham sudah tuan. Maghrib kot banyak 10 lampu lah. Subuh dia kata tak payahlah, seorang ada satu sak pun tak payahlah. Kipas pun slow. Sebab saya pun tak ramai. Bukan masjid sinilah ni, dia Afrika ni tuan-tuan. Dia jimat dulu dekat masjid Shah Alam tu. Bila suar tangan baru air keluar. Tarik tangan air stop. Tu nama dia smart. Otak boleh berfikir. Sebab kita rajin menyembang. Sambil-sambil ambil air semayang, kumur saja dekat 2 katil air dah. Air dah keluar. Menyembang. Mari pula kawan. Bila hang sampai petang semalam, air dah keluar. Ambil lagi, air dah keluar. Sekarang orang dah buat sistem tu tuan-tuan. Suar tangan baru keluar, tarik dia stop. Jimat tuan-tuan. Setengah orang dia tak tahu. Dia tak tahu tak. Mana kepala baik ni. Apa nak jadi sekarang ni, masjid air pun tak bagi. Kepala baik tak ada. Yang bodoh tak tinggi. Dulu saya naik tol, naik highway tu. Kereta depan tu nak bagi duit. Orang tak ada dalam kaunter tol. Saya duduk tunggu kereta belakang. Apalah pakcik ni. Lalas dia keluar kereta. Tak ada orang. Tak ada orang. Faham pakai touch and go. Kejada apa? Dia boleh keluar dengan bangganya. Orang tak ada. Saya dengar hang kumpulan tol tu ada orang kot. Sekarang kereta jalan terus ya. Itu nama dia apa? Smart. Allah Ta'ala bagi pada kita smart. Adik-adik lepas ni buat tandas dekat tahfiz. Tandas yang smart. Tengok di Jepun, dia bagi 20 minit seorang. 20 minit dia anduk dalam jambat. Dia bagi masa. Elok lagi 2 minit 3 minit nak habis, dia start bunyi dah. Teng. Masa itulah kelang kabut. Saya kena lah. Dia bagi 20 minit masuk dalam tanda. Saya pula tak jumpa. Nak tekan taman ni punya banyak switch dekat dinding dah. Yang ni kot tekan keluar lagu ni yang Doraemon lagu. Main mana Doraemon pula dah. Tak kena saja. Tekan yang ni pula. Seat tu jadi panas. Cover seat tandas tu jadi panas. Panas. Tak kena lagi tuan-tuan. Tak manalah air ni. Yang lembu duk kira dah. Mana tak tahu. Tak tahu. Letih tuan-tuan. Dia jimat air. Tekan yang tu baru betul. Dia keluar tembok kita. Tembus. Halo, tembok. La ilaha illallah. Harap sungguhlah. Berbeza dengan kita ni, buka pek je tu dia ayam menyembuk. Air punya banyak belanja entah ni. Duk lama tu dalam jamban tu. Jepun sampai jaga masa sampai 20 minit je tuan. Kena hak cirit teriak entah. Dia buka pintu sendiri dia. Tak teriak apa. Dia tak kira apa.
Yang kita ni lah, dia pintu automatik, bong, dia buka. Oh, kacau. Tu Jepun. Pasal dia nak jaga masa. Dia nak jaga semua tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kami bawa kamu ni atas dunia ni dengan macam-macam kenderaan. Ada motor. Sekarang boleh reverse. Saya pergi Sarawak baru ni, motor Honda Cup 70cc. Ambil gambar dengan mereka. Dia orang daripada Perlis, Pulau Pinang buat konvoi ke Sarawak. Saya tanya, abang dari mana? Kita orang dari Kuching ni, dari Perlis Ustaz. Kita grup daripada Perlis, Kedah, Penang. Oh, kita main sini saja, melawat kita bawa motor. Mana daripada Laut Cina Selatan pun naik motor juga. Dah lah yang tu dah Ustaz. Ingat kau nak tah laut? Bukan. Kita pusing kucing, tunjuk motor kita. Sekarang saya nak tunjuk dekat Ustaz motor kita ni. Tunjuk. Okay, Ustaz tengok. Dia meremote kan. Remote. Start. Hidup enjin motosikal 7 kupang dia tu. La ilaha illallah. Honda 70. Canggihnya abang. Allah, canggih abang. Sekarang punya adik duduk dalam masjid sembahyang Jumaat, kereta di luar tu hangat, panas. Kalau keluar saat lagi meletup, panas. Panas. Start di sini. Nak turun masjid, start lah. Aircon buka. Masuk-masuk sejuk jalan. Canggihnya sekarang. Ada yang start kereta pada tingkat atas tu. Kereta duduk bawah, dia tingkat 20. Start enjin. Aircon hidup. Turun-turun, kereta tak ada. Jalan lah kereta. Siapa curi kereta? Adik faham pada ayat ni nah, adik boleh cerita, boleh bawa macam-macam kenderaan. Kalau kita faham tadabbur pada ayat ni tuan-tuan, orang Islam lama lah. Tapi sayang, yang duk cipta motor Jepun, yang cipta kereta Jepun. Kita duk ubah motor je bagi jadi laju. Faham ayat ni. Nabi turunkan, kita mula-mula dapat ayat ni. Nabi dapat untuk kita. Tapi sayang tuan-tuan, kita duk bergaduh tak habis-habis orang Islam. Perang di Arab, bergaduh di Iran, Iraq, bergaduh di Syam, bergaduh di Arab, bergaduh di Afrika, bergaduh di Mesir. Umat Islam diajak bergaduh siang malam. Akhirnya tak sempat nak maju. Minyak ada, biji timah ada, emas ada, semua ada, hang boleh maju dah. Tapi kita memilih untuk bergaduh. Macam Malaysia ni, dia tak pilih perang, dia pilih perang poster. Berpuluh-puluh tahun perang poster. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Tak lama perang pula. Perang balik, gaduh balik, gaduh balik, gaduh balik. Tak boleh pakat dengan orang-orang Melayu. Jaga tanah air kita ni, majukan anak-anak bangsa ni. Gaduh tak habis-habis. Hak di belakang tu tepuk tangan. Oh yeah, oh yeah. Yang kita tu bergaduh. Teh tuan ni. Tuan-tuan lantik saya besok. Dengan saya mau ajak bergaduh pula. Ini masalah kita daripada sejak merdeka sampai sekarang. Mati pun dalam bergaduh. Tak tegur dengan jiran sebelah. Pasal apa? Dia belah lain, kita belah lain. Habis tu kiblat hang sama apa? Apa yang belah lainnya? Ada tuan-tuan masuk di masjid, kiblat lain-lain. Hang orang mana? Hang orang mana? Saya orang sini, kampung sini. Sini kiblat sini. Tok siap tunggu. Kamu orang mana? Saya cenderung balai, kiblat sana. Ini Ustaz Kasim orang mana? Ipoh. Sana. Oh, sudah tuan-tuan. Kak Leha orang mana? Kak Leha orang pada belakang. Tak tuan-tuan, tak ada siapa pun tanya hang orang mana.
kiblat kita sama ya. Semua ke arah yang satu. Tapi bila keluar daripada masjid, orang mana? Aku apa lagi hang tak tengok ni? Tak nampak ni? Hang orang mana? Hang tak tengok kepiah aku? Nampak tuan-tuan? Hang orang mana? Hang tak nampak tengkolok aku? Oh sudah tuan-tuan. Tang kepiah saja kita gaduh. Ustaz Kazim tu orang mana? Orang belah mana dia? Aku tengok kepiah dia tinggi pun aku tahu dah. Nah, ni songkoknya hirang. Kenapa lagi hirang ni? Belah sana. Malam besok saya pakai kepiah putih pula. Ustaz Kazim ni betul-betul mana dia ni? Hari ni kepiah putih pula. Belah mana dia? Aku tengok kepiah aku tahu dah. Ni mesti bulan punya. Ni bulan ni kata dia. Tu macam mana tuan-tuan? Pakai kepiah pun salah, pakai songkok salah, pakai serban pun salah. Besok pakai serban pula, balut serban, boh ridak pula sini, pakai sepet hitam tersenyum mengajar. Ustaz Kazim ni orang mana pula? Ini habaib, ini maula ni kata dia. Kita sendiri yang mengecok orang. Nabi tak pernah kata apa hawa ni, mari kita ni kita cok. Untuk syekh kita ni pula ni Rusia ni. Tengok kepiah dia angkat ni. Hang orang Rusia kah? Dah Uzbekistan. Astagfirullahaladzim. Hang Uzbekistan kah? Hang Pakistan kah? Rasulullah membawa kita satu. Kiblat yang satu, Quran yang satu, Tuhan yang satu. Mari kepada kita fataqatta'u amrahum bainahum zubra. Kamu yang memecah-mecahkan di kalangan kamu. Kamu yang memisah-misahkan perasaan di kalangan kamu, hubungan di kalangan kamu, habis. Akhirnya kita sampai mati tak cakap dengan orang. Sampai mati kita duk fitnah orang. Sayang tuan-tuan. Perancis tak ada gaduh-gaduh. Sebab tu dia maju. Jepun dia tak ada bergaduh-gaduh. Mana ada Jepun relax. Ya sebab tu dia orang maju. Lah dia orang bergaduh dengan Korea lah. Sebab tu tak bergaduh dah. Maju sampai sekarang. Dan Jepun tak payah mai dah negara kita. Cukuplah dia balik tahun 45 tu, balik Serenda habis dah. Maha apa nama panglima dia, Yoshimura Yoshinaki Nakasone lah apa-apa semua. Tak datang dah. Walaupun dia tak datang, tapi dia tetap mari negara kita. Buka peti air Toshiba, buka televisyen Sharp, naik kereta Toyota, naik motor Honda, pakai kasut selipar Jepun. Tu apa ni? Pakai jam Seiko. Malaysia tak buat jam pun tuan. Mereka tak gaduh. Dulu Cina bergaduh tau, perang Cina ni. Sekarang Cina tak gaduh dah. Sekarang barang Cina pula kontrol. Kereta Cina, kepiah Cina, made in China. Cuba tengok di Mekah tu, serban made in China, kepiah made in China, tasbih made in China. Teko tu pun made in China. Saya kalau sebut teko tu kena sebut elok-elok, takut silap. Tua-tua ni kadang tertukar. Teko tu pun daripada China. Berapa betul tak? Buatnya tersilap mampu tak ni. Mana faham tak faham sudah tak ni. Hari ni China dia kontrol sungguh. Barang RM2 tu semua dia punya. Semua dia punya. Ni kipas angin ni pun ni, saya tanya pengurusi dia, ni Jerman. Kipas ni pun Cina. Tali besen pun Cina. Harga RM99. Loh. Cina ya. Pakai 2 hari meletup. Nak repair, taklah boleh repair punya, beluang kat baru lah kata dia. Apa nak jadi tuan-tuan? Beras pun Cina, telur pun Cina. Tadi saya tengok dalam TikTok, udang pun daripada negara Cina. Berhati-hati, udang dari Cina, kulit dia plastik. Astagfirullahalazim. Mereka buat semua. Sebab saya apa? Sebab saya Cina tak ada gaduh-gaduh. Tuan-tuan pernah tengok mereka gaduh, mereka jaga betul ni. Akhirnya negara mereka kontrol dunia sekarang.
Allah sebut dalam ayat ni, kami akan bawa kamu ni naik macam-macam kenderaan. Kalau gitu adik-adik boleh fikir macam mana nak buat kereta, macam mana nak jadikan motor, macam mana nak jadikan basikal. Kita duk buatlah basikal jenuh kayuh, mai orang Cina tak payah kayuh, tekan je brung jalan, habis bateri cas. Kenapalah kita tak boleh fikir dulu? Kenapa kita tak boleh fikir? Sekarang Cina bawa mari basikal, tak payah guna petrol, tak payah guna minyak hitam, tak guna bayar minyak brek. Hang beli harga 1,500, cas kat dinding, cukup 3 jam pi masjid. Lajulah maklum tu, pakai telekung. Kenderaan binatang apa dia tunggang? Tu bukan binatang makna, tu nama dia basikal elektrik. Depa ni tuan-tuan boleh fikir, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami akan bawa kamu macam-macam kenderaan di atas bumi ni. So kita fikir sajalah apa kenderaan dia. Tapi kita sekarang tak sempat nak fikir kenderaan yang Allah sebut. Yang kita fikir nak pangkah apa. Lepas pangkah fikir pangkah, lepas pangkah fikir pangkah. Sebab kita diajak untuk bergaduh 5 tahun sampai tak sempat nak fikir. Sian bangsa kita tuan-tuan, gaduh. Saya rasa daripada saya belum beranak sampai nak mati ni tuan-tuan, duk sebut lagi. Sudah-sudahlah, habis pilihan raya, habislah. Bangunkan bangsa kita ni. Dak lepas habis pilihan raya ni lompat pula. Tengoklah tuan-tuan, tengok ni saya dengan ini letih tuan-tuan. Yang tak lompat ni insya-Allah saya pilihlah saya. Tuan-tuan yang saya hormati, wal bahr, masa dah tamat sila berhenti. Belum ingat masa dah tamat sila berhenti tuan. Wal bahr, dan Allah Ta'ala bawa kita naik kenderaan di laut. Masya Allah, hebat anak cucu Adam ni, boleh naik kenderaan di laut. Adakah kenderaan di laut, di darat ini Allah Ta'ala bagi hanya kepada umat kita? Tak, Allah Ta'ala bagi pada manusia. Adakah ayat Quran ini hanya cerita tentang umat Nabi Muhammad? Tak, Allah Ta'ala sebut Bani Adam. Maknanya tuan-tuan, orang dulu pun dah ada kemajuan, orang dulu pun dah ada kehebatan dah, bukan kita ya. Adik-adik cuba tengok Nabi Nuh alaihi salam, umur dia berapa? Umur berapa? Tak apa, saya tanya saya jawab. Dekat 1000 tahun. Takkan 1000 tahun tuan-tuan tak reti buat baju, duk pakai sepender. Kami tak tahu apa. Siapa tu? Nabi Nuh lah, pakai sepender saja. Logik lah akal. Duk tengok Nabi Nuh, duk popah rusa, ngap, makan mentah-mentah. Lah, Nabi makan apa? Makan rusa. Tak masak ke? Masak lagu mana? Gunalah api. Api tu apa? Tuan-tuan ingat Nabi Nuh tu bodoh macam tu ke tuan-tuan? Sebab kita diajar di sekolah, orang dulu-dulu duduk dalam gua, orang dulu-dulu tak pakai baju, orang dulu-dulu tak pandai bercakap, orang dulu-dulu tulis kat dinding saja, orang dulu-dulu tak tahu menggunakan api, jenuhlah pergi duduk gelintir kayu bagi keluar api. Tak pun ambil batu 2 ketui, puk. Adik-adik besok ambil 2 ketui batu, pergi menyalakan api. Agak-agak bila nak nyala? Tahun depan baru nyala. Allah kata dah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah dah ajar Nabi Adam semua benda. Tapi kita diajar, orang dulu bodoh, primitif. Maka kita pun simpan, orang dulu bodoh, orang dulu bodoh. Padahal dalam Quran ada 114 ayat Allah Ta'ala kata orang dulu lagi pandai daripada kita.
114 ayat kata Allah. Balik buka. Asyadda minhum quwwah. Orang dulu-dulu lagi hebat daripada mereka. Orang dulu lagi hebat daripada kamu memakmurkan bumi ini. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami bawa manusia ni di darat dan di lautan. Maknanya manusia ni dah duduk di laut ni tuan-tuan, dah berenang di laut, berlayar di laut sejak zaman Nabi Adam lagi dah. Bukti dia apa? Nabi Nuh dah buat kapal. Adik-adik nanti buka surah, buka Al-Quran, cerita tentang kapal Nabi Nuh. Jadi siapa yang nak dengar cerita ni? Siapa nak dengar? Nak dengar tak? Kalau nak, bagi derma lah. Dan ni saya lancarkan kutipan tabung dakwah masjid. Petugas akan bergerak. Mana dia petugas ni? Mereka pun nak dengar ceramah tak? Diam tak bergerak tak? Mana tuan sedia besar? Oh, dekat luar. Baik, minta pada petugas. Jadi untuk tabung masjid malam ni, untuk tabung dakwah ni, saya sumbangkan RM500 untuk tuan-tuan buat dakwah, program dakwah di masjid insya-Allah. Baik. Adik-adik cuba tengok. Mana petugas tak masuk-masuk ni tuan? Kak lihat seorang aja apa? Baik. Tang mana tadi tuan-tuan? Duk sebut petugas hilang tu. Nabi Nuh adik-adik, dia buat kapal. Kapal Nabi Nuh dibuat daripada paku dan kayu. Wa alwah, wa dusur. Paku buat pada kayu, pada papan. Maknanya orang dulu dah moden. Antara buat kapal dengan buat rumah, mana dulu orang buat? Cuba tuan-tuan fikir. Buat rumah dulu ke buat kapal dulu? Adik nak jawab apa? Buat rumah dulu ke buat kapal? Jawab. Kapal rumah belakang tu, kapal. Pi buat kapal. Hang duduk dalam mana? Duduk dalam kapal. Kapal pun tak siap nak tidur di mana? Di mana berdiam? Di mana? Nak gorengan ni mana? Tak ada nak goreng-goreng dah. Buat tempat berdiam dulu, buat tempat tidur dulu, baru buat kapal. Maknanya buat rumah dulu. Jadi di mana yang Nabi Nuh duduk dalam gua? Kalau kapal dia pun boleh buat, takkan rumah tak boleh buat? Buat kapal tu. Ni dia petugas dia. Tak apa, kita tengok dia lah. Ustaz Kazim tengok, saat lagi kalau aku tak bubuh naya kena buh juga Ustaz. Jangan dia minta kau budak tahfiz depa kata duit. Duit tu pun mak pak bagi asrama duit dah. Okey. Dah. Selagi tak habis lagi tu tak habis. Dah tengok dia. Tuan-tuan bukan tengok saya, dah tengok dia. Kita sama-sama tengok. Tuan-tuan kan bagi tumpuan kat saya. Okey, alhamdulillah adik kita seorang lagi, alhamdulillah, terima kasih. Insya-Allah. Okey. Baik. Dah habis. Dah. Bas. Okey, bas. Okey, habis. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, kapal Nabi Nuh masih ada ke? Di mana Ustaz? Di Turki. Gunung Ararat di Turki. Gunung Ararat ni termasuk pada sebahagian daripada Bukit Judi yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wastawat alal judi. Dan mendaratnya kapal Nabi Nuh atas bukit, nama dia Judi. Orang Melayu sebut Judi, tikam nombor ekor. Judi itu bukit yang tempat Nabi Nuh punya kapal landing. Dan mereka cari, jumpa kapal tu. Arkeologis daripada Jepun jumpa.
Malah sejak daripada zaman kerajaan Muawiyah dah pergi cari dah, jumpa dah nur atas bukit tu, tinggi melangit. Mereka cari dan mereka jumpa kayu yang duk buat kapal Nabi Nuh tu jadi fosil lah. Bayangkan tuan-tuan, macam mana dia buat berapa ribu tahun kapal tak reput. Tuan-tuan buat masjid ni agak-agak berapa ratus tahun tahan. Lagi 50 tahun kipas ni pun jatuh atas kepala. Rumah kita papan tu makan dia anai-anai. Kapal Nabi Nuh masih ada. Mai orang mana tahu? Kayu kokar. Kapal Nabi Nuh buat pada kayu kokar. Lah laku habis kayu kokar. Buat tasbih kokar. Kita sambung kola. Kokar. Tahun 90-an orang memperkenalkan kayu kokar. Hujung 90-an awal 2000. Kayu kokar, tasbih pada kayu kokar, rendam dalam botol, minum air dia lega. Ni kayu Nabi Nuh. Lah, minum penin tuan. Tak penin apa dia buh varnish dia tu. Kita ni orang jual apa pun beli, orang mengaku apa pun percaya. Nyakit tu orang kita ni. Dulu ni orang percaya ayah pen tu wakil Tuhan, percaya. Ayah pen be ayah pan, dia wakil kerajaan langit. Saya duk dengar dalam apa, dalam YouTube, Facebook tu, tengok satu hamba Allah tu, saya naik ke langit nama dia Alam Bazrah. Saya turun ke Madinah, pergi ke Mekah, saya jumpa dengan ayah pen. Kepala dia di atas, kaki di bawah. Saya duduk bawah, saya tengok, saya tak nampak kepala dia. Tinggi sungguh martabat ayah pen. Lah, apa ni tuan-tuan? Ada yang mengaku jadi Imam Mahdi, percaya. Orang kita ni cukup mudah percaya. Dia hentak meja saya tu, bagi tahu kat saya kenapa saya bukan Imam Mahdi. Oi, garangnya. Sabar abang, sabar. Duk. Dah, saya nak tanya, depa kata saya bukan Imam Mahdi. Ada orang kata ke? Pasal itu mula saya mai tanya ustaz, tang mana saya bukan Imam Mahdi? Uish, dia ni terlebih makan ubat ni. Tak mau raya putih. Kalau saya kata dia bukan Imam Mahdi, dia sepak saya entah. Saya tengok bulu kening lebat, dahi tu lapang, kulit merah. Ciri-ciri Imam Mahdi tu ada. Yang ni lah ustaz yang saya cari. Saya pun telah elok. Tak apa, saya biar dia tak sepak aku. Saya kata nampak ciri-ciri Imam Mahdi tu ada. Abang orang mana? Saya orang Cemur Ustaz. Oh, Cemur. Abang pandai cakap Arab? Tak pandai. Tu silap abang. Sebab Imam Mahdi pandai cakap Arab. Abang tak pandai, so abang bukan lah. Oh, maknanya saya bukan Imam Mahdi. Tak. Abang tak cakap Arab. Oh, tak apa Ustaz, terima kasih Ustaz. Hafilah balik. Sampai sekarang saya duk doa lagi, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Buatnya dia masuk tuan-tuan lagi 2 tahun, sudah, Assalamualaikum. Hai, kafahal ya Syekh. Sudah mampu aku. Apa pula alasan aku nak kata dia ni bukan Imam Mahdi tuan-tuan? Jenuh. Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ni fil bah, kapal Nabi Nuh pun buat atas bukit. Tuan-tuan ingat dia pikir ke? Hoi. Dia fikir tengok. Ingat tuan-tuan dia potong guna kapak ke? Pompang. Boleh tak saya kata masa tu dia ada alat teknologi untuk bawa? Dia pun buat kapal 3 tingkat. Bawah, tengah, atas. Dibawa masuk segala binatang dalam kapal dia. Segala binatang ada oi.
Besar mana kapal dia boleh bawa masuk binatang. Binatang bukan duk diam. Kita bolehlah diam. Main rimau. Jalan hulu hilir. Rimau, singa. Macam mana? Gajah? Adik-adik ingat gajah puasa? Sekali dia telan air berapa tan. Sekali dia makan berapa kilo. Soalan dia, berapa banyak makanan yang Nabi Nuh bawa dalam kapal? Banyak mana? Pernah ada otak kita fikir? Allah suruh kita tadabbur. Besar mana kapal dia, bawa segala binatang. Binatang ni pula menterkedarah, bukan macam kita ingat kat orang. Kita kalau makan nasi, anak tak makan, simpan kat anak, simpan kat suami, simpan kat isteri, simpan kat mak. Binatang kalau dia makan, dia ingat kat siapa? Buat binatang dah. Gajah sekali dia telan, tuan-tuan, weh, betan sekali dia makan. Soalan dia, banyak mana makanan Nabi Nuh bawa? Tuan-tuan ingat Nabi Nuh tu makan bubuk Asyura ke? Buah kacang hijau, kacang kuda, buah pisang sikit. Makan gajah, main bubuk Asyura kan? Tuan-tuan ingat macam tu ke? Nombor 1. Nombor 2, Nabi Nuh tu, dia punya banjir tu berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Soalan dia, barang-barang makanan Nabi Nuh tak busuk ke? Daging dia tak busuk ke? Boleh tak kalau kita kata mereka dah peti air zaman tu? Boleh tak kita kata? Ni yang kita kena fikir, tuan-tuan. Dia simpan di mana air dia? Air yang mereka nak minum tu simpan di mana? Yang nak minum tu bukan orang, yang nak minum tu binatang. Tangki besar mana, tuan-tuan? Satu, yang tu kena fikir. Saya tadi petang tadi hujan punya lebat, pas Sungai Buloh tu. Oh, hujan sampai tak nampak jalan. Lebatnya Rawang lebat, Berang lebat, Tanjung Malim lebat. Saya kata mau sampai Teluk Intan ni lebat ni. Masuk kot Tapah pula, oh tak lebat lagi. Renyai-renyai lah. Bayangkan tuan-tuan, lebat tu tak nampak apa. Lebat tu tak nampak apa, tapi tak banjir. Lebat tu pun dah tak nampak apa, tapi belum ribut. Bayangkan banjir Nabi Nuh, ribut, topan, hujan, lebat selebat-lebatnya. Air daripada bumi naik, air daripada langit turun. Nabi Nuh duduk dalam kapal atas bukit, anak dia duduk di bawah bukit. Hujan lebat, air naik. Bapak dia yang tua dah, dekat 1000 tahun. Hai anakku, marilah naik atas bukit. Anak dia kata, tak apalah, bapak naiklah kapal tu, saya naik tempat lain. Mainlah naik kapal bapak. Tak apalah, saya naik lain, pak naik lain. Soalan saya, agak-agak dalam ribut topai yang lebat tu, kalau bercakap orang dengar ke? Seorang atas bukit, seorang bawah bukit. Oi, siapa di dalam? Aku di luar. Tak dengar, tuan-tuan oi. Kalau tak dengar, macam mana mereka boleh bercakap? Macam mana mereka boleh bercakap? Boleh tak tuan-tuan kata mereka dah ada alat telekomunikasi zaman tu? Habis tu kalau ada benda-benda tu, ustaz, pergi mana benda tu? Allah hapuskan segala-galanya, seolah-olah mereka tak pernah wujud dalam dunia. Sebab apa? Sebab mereka membantah nabi-nabi mereka. Subhanallah. Kemajuan dah ada dalam ni. Wa razaqnahum minat tayyibat. Kami berikan kepada mereka makanan yang baik-baik. Tapi dalam buku sejarah kata orang dulu-dulu,
makan makanan mentah, tak reti memasak, tak reti menggunakan teknologi. Habis tu dalam Quran ni sebut kami berikan pada mereka rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia daripada kebanyakan ciptaan-ciptaan kami. Subhanallah, banyaknya kelebihan manusia. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawa manusia dimuliakan oleh Allah. Manusia ni Allah muliakan sungguh daripada sekalian makhluk yang lain dan kebanyakan makhluk yang lain. Dan manusia yang mulia ni ada pula yang lebih mulia, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia ada 124,000 orang. Untuk Bani Israel saja tuan-tuan, dia ada berapa ribu Nabi, tuan-tuan. Ada yang kata 4 sehingga 8,000 orang untuk Bani Israel. Nabi mereka saja 4 hingga 8,000. Kitab yang diturunkan 104 buah kitab. Yang wajib kita ingat 4. Nabi tu ada 124,000 orang. Dalam 124,000 orang, Rasul pula ada 313. Yang wajib kena ingat yang Allah sebut dalam Quran 25 Nabi. Dalam semua-semua tu makhluk yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada 124 dikecilkan menjadi 313. 313 dikecilkan menjadi 25. 25 tu kecil lagi jadi 5. Nama dia Ulul Azmi. Nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Ulul Azmi. Surah Al-Ahzab ayat, tak apa saya sebut, ayat 7. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ulul? Ulul ni yang memiliki, yang mempunyai. Azmi, ketahanan, ketahanan yang luar biasa. Nabi yang mempunyai ketahanan yang luar biasa. Nama dia Nabi Muhammad paling tinggi. Kemudian dia main Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini nama dia Nabi-Nabi Ulul Azmi. Daripada Nabi yang Ulul Azmi tadi, kecilkan lagi Nabi yang menjadi penghulu pada segala Nabi, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu apa kena mengena dengan saya, Ustaz? Apa kena mengena dengan hang? Hang menjadi umat Nabi yang paling agung, hang tak bangga ke? Kamu menjadi umat Nabi yang paling mulia, hang tak bangga ke? Apa kebanggaan saya, Ustaz? Orang yang paling awal dihisap di hari kiamat, umat Nabi Muhammad. Orang yang paling awal masuk dalam syurga, umat Nabi Muhammad. Orang yang paling awal dibangkitkan di hari kiamat, umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad ni masuk syurga tanpa hisap. Dan seluruh Nabi dan Rasul dan sekalian umat berada di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bangga, syukur dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bagi kita ni jadi umat dia. Tu yang kita sambut Maulid, mendatangkan perasaan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingat, lama-lama melekat. Disebut, lama-lama melekat. Cuba tuan-tuan tengok dalam masjid kita ni. Tak pun tengok di luar masjid. Menengok makcik-makcik tu. Nampak dekat muka dia ada apa. Hak duduk berdiri tu nampak. Nampak, tengok di muka dia ada apa. Ada face mask. Pak siapa mas sampai sekarang pakai face mask?
Cuba cakap. Pak saya dibagi ingat selama berapa tahun? 2 tahun non-stop. Pastikan memakai pelitup muka bila anda berada di luar rumah anda. Pastikan pakai pelitup muka. Nak masuk masjid, pakai pelitup muka. Masuk supermarket, pakai pelitup muka. Nepal dengan Bangla Haji Diaga pun face mask, tutup siang malam. Bayangkan tuan-tuan, mandi pun pakai face mask. Bayangkan tuan-tuan, pergi mandi di laut pakai face mask. Loh, pasal apa? Dibagi ingat 2 tahun pakai face mask, melekat tak? Melekat. Dah keluar dah rumah dah, naik motor dengan lelaki dah, tampar lelaki dia, apa? Face mask, patah balik tuan-tuan. Bayangkan tiap-tiap hari kita dibagi ingat, sayang Nabi, cinta Nabi, sayang Nabi, lama-lama sayang. Tu tujuan kita buat, nak mendatangkan sayang supaya ingat. Macam mana kita dibagi ingat pakai face mask supaya beringat, jaga kesihatan. Saya naik kapal terbang, saya duduk dekat restoran, duduk makan. Datang satu pakcik, ustaz, boleh tak menyanyi? Saya basking kat sana. Boleh. Tolong ustaz ya? Boleh. Saya pun jalan, hoi. Kapal terbang saya pukul 10.30. Saya pergi naik, tak beg nyanyi. Masa saya nak menyanyi tu, yang main keyboard tu orang tua. Saya ni nak baju simen tak larat lah ustaz. Boleh main yang ni cari rezeki. Nak baju simen tak larat. Saya pun menyanyi, ek pyar ka nagma hai, mauju ki ravani hai, zindagi aur kuch bhi nahi, teri meri kahani hai. Ramai tengok Ustaz Kazim menyanyi kat airport gini. Basking nama dia. Pelancong pun datang, orang India, orang mana pakat duk masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung tu, pakcik tu seronok lah, ramai bagi duit kat dia. Ustaz, lagu P. Ramlee lah ustaz. Tak apa, boleh. Saat yang bahar. Saya masuk dalam Facebook ni benda ni, 10 minit astagfirullahalazim, kapal terbang aku 10.30 tak dan lagi aku ni, ya Allah. Tengok orang pula beratur punya panjang, beg saya belum scan 10.15 dah. Panggilan terakhir untuk penumpang Dato' Muhammad Kazim bin Ilyas, panggilan terakhir pada sudah nama saya glamour satu airport. Lah tuan-tuan, angkat tangan. Sorry, give me my way please, give my way please, I'm late now. Orang putih semua bagi line kat saya. Masa tu tak ada ustaz, tak ada apa. Langgar habis besi-besi, masuk langgar semua orang. Bagus pula, mereka bagi line kat saya pula. Masuk kalau boleh, saya sekali nak masuk dalam terowong tu, mung sekali. Polis kata, cepat Datuk dah lewat. Lari jersip belin dolomen. Naik atas kapal terbang, saya seorang lah sekali. Naik atas kapal terbang, pramugari kata, encik, face mask. Allah terlupa, face mask dia tahu. Saya kata, kak, skirt. Tak pernah tak faham sudah. Dia sibuk saya tak pakai face mask, tapi dia tak sibuk dia pakai skirt. Tuan-tuan faham tak? Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi ustaz tengok jugalah, dah macam mana. Tak tengok Rasul Bazir pula, tengok macam mana. Allahu Akbar tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniah lah pada tuan-tuan ni, hujan-hujan pun datang, adik-adik ni pada sekincan datang, mengantuk-mengantuk pun datang. Sebab kita cinta pada Nabi kita. Kita tadi adik-adik kita selawat, seronok tuan. Mari berselawat ke atas Nabi,
berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul sallallahu ala Muhammad. Sambunglah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Saya dah ceramah 32 tahun. Alhamdulillah sampai juga masjid ni 32 tahun baru sampai. Ya Allah, jauhnya. Jadi kalau nak jemput balik 32 tahun pada sekarang, entah, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan pengurusi, terima kasih tuan setiausaha, terima kasih kepada semua. InsyaAllah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan kita tutup program kita malam ini dengan selawat Nabi. Jadi saya silakan Ustaz Azrani untuk memimpin selawat Nabi. Tuan-tuan diminta kita berdiri sama-sama untuk kita selawat ramai-ramai. Sila Ustaz. Ustaz tak ada sekolah mana tak? Oh, sini yang nak tengok. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ashrafal badru alaina, فارتفع منه القدور مثل حسنك رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك